Boleh jadi efek kepada seseorang tu, and bagi saya tak bagus lah. Sebab benda ni dah jadi trend. Seperti macam contoh kita dapat lihat ada kejutan seperti kawan yang tekapkan muka dekat kek tu secara tiba-tiba kan. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 7 September 2022, Wanita Hari ini kembali untuk siaran Hari Rabu anda. Apa khabar anda di rumah, penonton setia Wanita Hari ini? Hari ini saya dan juga Fahrin akan bersama anda sehingga jam 1 tengah hari nanti. Banyak perkembangan yang kami kongsikan. Jadi kena terus bersama dengan kami. Dan apa yang kami sentiasa janjikan kepada anda adalah topik-topik menarik setiap hari, termasuklah apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, yang saya kira bukan sahaja kepada para ibu bapa, para remaja, anak-anak, tetapi seluruh masyarakat. Jadi teruskan bersama dengan kami. Tapi seawal ini juga ada beberapa perkongsian yang kami ingin kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, sebelum itu, hari ini 7 September kita nak ucapkan selamat hari lahir kepada adik bongsu kami, Hawa Rizwana. Hari ini yang keberapa tu? Kena tanya dia lah. Selamat hari jadi Hawa, moga panjang umur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. InsyaAllah. Ada yang sambut hari jadi, ada yang sambut ulang tahun perkahwinan ibu bapa saya hari ini ke-42 tahun anniversary-nya. Selamat ulang tahun perkahwinan mama papa. Makcik pasangannya apa nama pasangan? Muhammad Yusof dan Nur Hayati. Muhammad Yusof dan Nur Hayati. Okey. Apa pun yang kita rancangkan hari ini, kita tengok tadi cuaca dekat luar pun tak berapa mengizinkan, jalan raya juga sesak. Apa pun anda di mana sahaja anda berada, perancangan hati-hati dan juga jaga kesihatan anda. Dan berbicara mengenai keadaan cuaca yang tidak menentu dan kadang-kadang tidak dapat dijangka, ini apa yang telah berlaku di Baling, Kedah, di mana 27 keluarga membabitkan 120 orang mangsa dari Kampung Padang Empang Kupang berpindah ke pusat pemindahan sementara Dewan Haji Hassan Samah apabila rumah mereka dinaiki air paras 1 meter pada malam tadi, dan mereka mula berpindah sejak jam 9 malam. Dan juga itu berkenaan dengan isu semasa di dalam Malaysia, tetapi dekat kalau boleh kita sentuh sikit berkenaan dengan Ketua Polis Daerah Baling Superintendent Syamsuddin Mahmud berkata PPS dibuka dan menempatkan mangsa ekoran kediaman mereka dimasuki air. Jadi apa pun yang kita lakukan, ingat untuk dokumen-dokumen yang penting tu kita selamatkan dulu. Jangan sibuk ambil gambar. Kata jangan juga ambil rakam semua, kan itu boleh melambat dan memberi kesan keselamatan kepada kita. Itu berkenaan dengan dalam negara. Dan ada juga apa yang berlaku seperti mana yang Fatih katakan tadi, terlalu leka merakam gambar sehingga terperangkap di dalam banjir. Ini salah satu lagi perkara, mungkin sibukkan dengan konten, nak merakam dan sebagainya, tapi tidak menyedari diri sendiri berada dalam risiko. Ini selalu berlaku, tak kira di mana-mana saja Fatih. Ini pesanan saya lah. Kadang-kadang kita sibuk sangat dengan kamera dan lensa kamera ni sehingga kita terlupa dan tidak menyadari apa yang berlaku di sekeliling kita. Termasuklah kereta ke, apa-apa bahaya lubang dan sebagainya. Jadi berhati-hati. Okey. Dan perkembangan luar negara. Macam-macam berita. Macam-macam berita. Okey, silakan. Kita nak kongsikan yang mana seorang maut, 9 hilang disebabkan taufan Hinamor badai Korea Selatan. Semalam kita kongsikan berkenaan dengan di China, tapi hari ini di Korea pula, di mana taufan Hinamor yang melanda Korea Selatan mengakibatkan seorang maut dan juga 9 yang lain hilang sebelum ia kembali ke laut, dan juga beberapa laporan mengenai kerosakan harta benda. Jadi taufan itu antara yang paling kuat melanda Korea Selatan dalam beberapa dekad, dan melanda Pulau Jeju di bahagian selatan selama semalaman, Farid. Dan taufan tersebut bergerak pada kelajuan 43 meter sesaat. Ini menandakan satu taufan yang sangat kuat melanda. Dan kalau kita sedar tak sedar, Fatin, kalau kita membaca tentang berita dunia, keadaan di dunia, dan kalau kita lihat memang tidak dijangka di setengah kawasan di bumi ini ataupun di dunia ini mengalami kemarau, dan setengah kawasan lagi dilanda banjir, taufan dan sebagainya. Jadi kita harus terus berdoa dan mengharapkan kita semuanya selamat, sihat dan sejahtera, terutamanya di Malaysia. Selamat, sihat dan sejahtera daripada luaran. Kita nak buat apa-apa, dan juga dalaman kalau kita nak meraihkan orang pun kita kena jaga keselamatan. Kita tak nak
kongsikan lagi. Apa kata kita saksikan TikTok kompilasi berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Prank cake. Mak, ada kawan orang ni dia baru belajar buat birthday cake. Lepas tu ingat nak support dia lah, belikan birthday cake untuk Marisa. Cuba mak tengok gambar birthday cake dia mana yang okey. Apa kek macam rupa tu, Dek? Satu pun mak tak berkenan. Dia macam baru-baru lah nak buat kek. Apa dia buat gambar macam tu, Dek? Hei. Lah, kesian ya. Kek nombor 5 tu lah. Bolehlah tahan. Yang lain-lain buat aku tak tahu nak cakap. What's wrong with him? What's wrong? What? What? Saya tertarik dengan satu video yang viral di TikTok ni, yang mana ibu bapa mengunci anaknya dari luar, memasang sound pontianak mengilai. Reaksi budak-budak tersebut dan ketakutan, ada yang sampai tutup mata, tutup telinga. Jadi itu bukannya satu petanda yang baik untuk mereka. Sebab apa? Membina ataupun dah bagi satu mindset yang baru kepada mereka, yang mana bila dikunci, berada dalam gelap dengan adanya suara-suara ataupun sound yang sebegitu, automatik mereka dalam keadaan yang takut ataupun dalam keadaan ketakutan. Jadi ini akan mendatangkan isu apabila mereka besar nanti. Mereka dalam pertengahan umur nak menginjak kepada remaja, jadi mereka dah ada satu mindset yang mana bila dalam keadaan gelap, bilik berkunci, suasana yang kata tak ada orang, jadi mereka dah letakkan di mana mereka dalam keadaan ketakutan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ini serius. Jadi pastikan anda terus bersama kami. Kalau itu tadi adalah kompilasi TikTok mengenai kejutan prank, dan apa yang kita ingin kongsikan bersama dengan anda pada hari ini adalah mengenai kejutan memudaratkan. Okey, bercakap tentang prank ataupun kejutan ini, ramai yang berbeza pendapat, Fatin. Ada yang mengatakan ini sesuatu yang menyeronokkan, memberi impak positif terhadap kumpulan ataupun perhubungan dan sebagainya. Tapi terbukti banyak juga situasi ataupun kes yang berlaku di mana ianya telah memberi mudarat sehingga meragut nyawa sekalipun. Betul, setuju. Sebab kalau kita tak boleh nak salahkan teknologi juga, kita kena ikut arus teknologi itu. Tapi di samping itu kita kena ingat juga di sebalik kita bergurau, menyakat dan sebagainya, boleh memberikan kesan orang kata kemalangan jiwa juga kadang-kadang kan. Kadang-kadang yang melatah orang kacau tu pun itu kesian juga saya tengok. Sangat-sangat negatif. Dan seperti mana yang salah satu pendapat sebentar saja tadi, di mana itu memberi satu kesan trauma ataupun parut trauma yang begitu lama sampai mereka dewasa. Okey, macam-macamnya kita akan bincangkan, tapi kami tak melupakan juga anda yang mungkin mempunyai pengalaman anda tersendiri. Kongsikan bersama kami di Facebook. Mungkin ada prank yang menjadi, tak menjadi, marah dan sebagainya. Silakan di Facebook kami Wanita Hari Ini TV3 dan juga di Instagram kami WHI TV3. Ya, kejutan memudaratkan kami akan bincangkan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Kejut saya. Wanita Hari Ini. Sikap suka bergurau dan tidak mementingkan tentang keselamatan seseorang individu, itu punca utama sering berlakunya gurauan mahupun kejutan yang memudaratkan. Kejadian sebegini bukan sahaja semakin berleluasa dalam kalangan rakan-rakan terdekat, malahan ahli keluarga juga. Rata-rata, masih ramai yang tidak menyedari bahawa kejutan sebegini mampu memberi kesan buruk terhadap seseorang, sama ada dari segi kesihatan mental mahupun keselamatan seseorang individu tersebut. Antara kes yang pernah direkodkan berlaku ialah seperti ada seorang remaja lelaki mati rentung terbakar akibat rakannya yang bergurau bermain api.
gurauan yang asalnya hanya untuk menakutkan rakan mereka dengan bermain api di tandas awam akhirnya telah meragut nyawa mangsa yang berusia 16 tahun tersebut. Selain itu, ada juga yang melakukan kejutan melampau hingga terpaksa dikejarkan ke hospital dan telah mengakibatkan komplikasi kesihatan yang serius. Biarpun pelbagai kes telah dicatatkan berlaku akibat daripada kejutan dan gurauan yang melampau, namun masih ada yang tidak mengambil peduli tentang perkara ini. Bagaimanakah sebenarnya cara yang terbaik untuk mengelak daripada berlakunya kejadian sebegini? Apakah langkah yang harus diambil? Itu antara yang boleh kita kongsikan situasi ataupun senario yang berlaku berkenaan dengan kejutan memudaratkan. Kadang-kadang kita tahu yang orang yang kita nak buat kejutan tu apa perasaan dia kan. Kadang-kadang boleh juga memberi kesan dari segi emosi dan juga kesihatan juga kan. Betul, orang kata mungkin tak ada salah. Oh, surprise kan. Tapi saya kira ini kita akan bincangkan juga bahawa surprise dan juga prank adalah benda yang satu perkara yang sangat-sangat berbeza. Dan bersama dengan kita tetamu di studio pada hari ini. Baik, kita bersama dengan Puan Hani Farhana Hatim bersama kita pada hari ini. Hello, selamat pagi. Selamat pagi. Hani Madu. Hani Madu, pengacara dan juga pelakon. Dan juga okeylah, bolehlah. seorang ibu kepada 3 orang anak. Betul. Kita bincangkan sebentar saja lagi. Dan kita juga bersama dengan Nizam Rahman, pengaruh media sosial atau influencer kita. Terima kasih bersama kita pada hari ini. Sama-sama. Sihat, Sihat, alhamdulillah. Okey, kita nak bertanya kepada Nizam terlebih dahulu. Bercakap mengenai orang kata kejutan memudarat ni. Kalau kita tengok konten-konten Nizam ada juga menyakat-menyakat betul, rajin menyakat mak ni. Sebenarnya sebab apa? Mungkin suka-suka ke ataupun macam mana? Saya punya niat sebenarnya saya memang suka-suka sakat mak sebab saya suka tengok telatar mak saya bila dia terperanjat tu. Bila dia terperanjat macam reaksi muka dia tu kan, saya suka tengok benda tu. Mak melatah ke? Mak tak melatah tapi mak ada cara dia. Cara dia yang macam dia kan suara kan macam macam tu kan. Mak tengok dia mak. Ini bukan ada prank ni. Saya suka tengok dia punya yang terperanjat dengan cara dia tu. Tapi sebenarnya kalau saya sakat mak tu, saya bukan prank yang melampau sangat. Yalah. Saya cuma buat prank yang orang kata manja-manja. Manja. Simple-simple. Kadang-kadang macam saya keluar tiba-tiba saya nak macam pakai kasut tinggi kan. Mak mestilah terperanjat kan. Siapa mak tak terperanjat tiba-tiba anak lelaki dia pakai kasut tinggi. Kan ada macam tu. Jadi saya suka tengok reaksi tu. Jadi saya record bawah sebab saya tahu memang mak saya akan terkejut. Benda tu. Tapi itu kira budaya orang muda macam kita. Betul. Tapi sebentar saya lagi kita nak tahu apa reaksi daripada mungkin golongan generasi warga emas ni apabila mereka kena prank ataupun surprise seperti ini. Baik, tidak dilupakan juga bersama dengan kita di talian adalah Pensyarakanan Pusat Kajian Psikologi dan Kesejahteraan Manusia UKM iaitu Profesor Madya Dr. Khadijah Alawi yang berada di talian video. Mungkin kita boleh menyapa beliau. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Itu dia, jelas sekali. Sihat Prof ya? Sihat walafiat, alhamdulillah. Okey, Farin, kita nak tanya kepada Prof kan, yang mana kalau kita tahu kejutan memudaratkan ini ada baiknya, ada orang kata kesannya. Prof, kalau mungkin Prof boleh kongsikan, sekarang ni jadi budaya pula Prof, prank sana sini, konten dan sebagainya. Okey. Berkaitan dengan mengejutkan ni ataupun kita nak prank sesiapa sajalah, kadang dalam keluarga ataupun di luar keluarga ya. Jadi ini akan ada impak kepada bergantung kepada psikologi. Kalau psikologi seseorang tu, personality seseorang tu memang tahan lasak lah ya. Jadi is okay. Tapi kalau yang yang kurang tahan lasak, yang itu akan memberikan kemudaratan yang sangat-sangat berbahayalah kepada kesihatan, psikologi dan sebagainya. Jadi ini akan sampai kepada tahap kronik fobia. Kronik fobia ni dia punya impak dia banyaklah sebenarnya. Perasaan takut keterlaluan. Kalau kita tahu kalau budak biasanya kanak-kanak lah atau remaja kencing atas tilam. Jadi pagi-pagi bangun dah tilam dah basah dah. Okey, jadi sakit dada, cepat penat, sesak nafas, macam-macam lagi impak kepada kesihatan
terutama kepada kronik fobia ni ya. Jadi prank yang keterlaluan ini juga akan memberikan, sampai ada juga berita-berita yang sebelum ini kita dapat sampai orang meninggal ya. Betul. Jadi ini impak yang kurang baik lah kalau jika ianya keterlaluan. Tapi bila kita tengok the positive side, ada juga dalam budaya kita memang biasa ya. Parents kita dulu kata jangan keluar rumah, jangan keluar maghrib, jangan pergi sana, jangan pergi sini, mungkin ada ini, ada orang potong kepala, macam-macam lah. Sampai sekarang pun kita dengar benda-benda macam tu. Tapi ianya melarang anak-anak ataupun siapa-siapa je lah ahli keluarga kita supaya tidak membahayakan diri. Jadi keselamatan itu juga boleh datang daripada wording mengatakan bahawa ada something kat luar tu lah. Tapi yang saya nampak kebanyakan yang di hari ini yang kita nak bincangkan adalah yang negatif ya. Betul. Jadi yang negatif tu patutnya jangan keterlaluan lah. Itu saja saya risaulah because benda ni akan terbawa-bawa bila mereka dewasa. Kita cek pintu dah tutup ke belum. Kadang tidur nak buka lampu. Kalau lampu gelap tu dia tak boleh tidur. Jadi satu lagi mereka sentiasa dengar macam ada bunyi. Ada benda bunyi macam tu. Dekat dapur dengar bunyi. Lepas tu nak masuk toilet takut. Jadi ketakutan yang berlebihan ni menyebabkan kita punya masalah fokus, kita concentration ya. Concentration dalam pendidikan, concentration dalam pekerjaan, semuanya akan memberi impact. Kita kata insomnia lah. Insomnia ni kesukaran tidur. Jadi inilah beberapa impak daripada prank yang keterlaluan lah pada saya. Baik, saya kira kalau macam saya kata ada prank dan surprise ada satu benda yang berbeza. Surprise itu something yang sweet yang tidak melibatkan risiko yang besar. Setuju? Sebenarnya. Tapi prank ini saya kira ada risiko-risikonya, khususnya apa yang saya nak tekankan tadi, terutamanya pada golongan kanak-kanak yang mental mereka masih lagi rapuh, sedang membesar. Dan ini kita nak tanyakan pada Hani sendirilah. Okey Hani, kalau kita lihat sebagai seorang ibu, apakah pendapat dan pendekatan, dan mungkin sekali awal ni kita masukkan juga bagaimana ada gurauan-gurauan yang kunci anak dalam bilik air, dalam bilik, kemudian gelapkan lampu, pasang suara pontianak, anak tu menjerit-jerit, menangis-nangis, lagi seronok pula mak ayah dia pula kadang-kadang. Okey, silakan. Okey, dalam rumah Hani, dalam keluarga Hani, kita orang gurau-gurauan dengan cara yang sangat loving. So Hani memang tak suka prank yang keterlaluan. Dekat rumah pun saya selalu terapkan mereka yang buat prank keterlaluan atau macam mean lah, jahat, nakal. Saya cakap dekat anak yang pertama tu, sebab dia dah 10 tahun. Saya cakap, budak-budak nakal ni mungkin kat rumah dia orang kurang kasih sayang. So when you do pranks kat rumah and you do it to other people, intention dia salah. What does that mean? What does it mean? So I suka bagi dia psikologi macam tu, like why do you have to do that? So dia pernah buatlah dulu macam buat prank kecil-kecil, but I say why do you have to do that? You are hurting someone. So I psycho dia balik. So dia dah bertukar lah. Tapi for you mungkin ibu you boleh accept. Betul. You know, but for me, I cannot accept kalau tiba-tiba dia buat benda yang macam pranks yang keterlaluan. Tak pernah lah sampai level tu. Okey, contoh. Contohlah. Okay, pranks kat rumah I yang selalu is like someone sembunyi belakang pintu, I balik rumah, lepas tu je, pah! So, I suka benda tu macam Tapi contoh tu yang bagus. Contoh yang tak bagus, example dia pernah, dia letak, dia tengok kat TikTok, okay? Dia letak my toothpaste, dia letak benda lain, dia letak cream. So, bila I letak dekat balik air bau, Eva. So, I cakap, hey. I said, no, I don't accept this, Eva. So, this is not cool, it's not funny, and it might be hazardous to my health. So ada cakap dia kat tu, benda tu kat dia, so dia faham lah. Okey, tapi yelah, berapa 10 tahun? 10 tahun, ya. Okey, itu yang mana pendekatan yang dilakukan, mungkin pengaruh daripada media sosial dan sebagainya kan. Okey, kita dah dengar daripada Nizam, Hani dan juga Prof. Kita nak dengar juga apa pendapat orang ramai berkenaan dengan topik kita hari ini. Jom kita dengarkan. Bagi pendapat saya, kejutan memendaratkan ni tak patutlah ada pada kita rakyat Malaysia ni, sebab
Kalau kejutan memudarat ni dia boleh membahayakan jugalah nyawa seseorang. Sebab kalau contohnya dia buat kejutan yang terlalu memudaratkan dekat kawan dia, mungkin dia akan membahayakan nyawa kawan dia ataupun mungkin kawan dia akan terasalah dengan kejutan dia. So bagi saya kita tak patut adakan kejutan yang terlalu memudaratkan pada seseorang lah. Seperti macam contoh kita dapat lihat ada kejutan seperti kawan yang tekapkan muka dekat kek tu secara tiba-tiba kan. Lepas tu kita ada apa lagi kejutan yang boleh membahayakan diri sendiri. Itu adalah kejutan yang memudaratkan bagi saya lah. Kejutan yang memudaratkan ni boleh jadi efek kepada seseorang tu, and bagi saya tak bagus lah. Sebab benda ni dah jadi trend antara kawan-kawan kita and including our family. So in the end of the day, benda ni boleh efek kepada mental health seseorang tu dan keselamatan diorang. Contoh kejutan memudaratkan bagi saya adalah macam prank yang melampau, which is sekarang trend kan dekat dalam TikTok. Yang kita tengok tu yang diorang guna filter, yang mak-mak sekarang dekat Twitter guna filter hantu and then tinggalkan anak-anak diorang kat dalam bilik and then kunci pintu. So tu memang tak patut lah, sebab benda tu akan efek dekat mental health anak-anak diorang. Itu antara pendapat orang ramai berkenaan dengan yang mana sekarang ini menjadi-jadi tular. Kalau lagi ditertawakan prank tu menjadi, padahal dari kesan emosi, kesan fizikal anak-anak tu apa orang kata masa depannya mungkin dalam ketakutan dan sebagainya. Saya ada satu silakan Fatin. Komen daripada Yaya Cendana. Betul-betul betul untuk apa yang kita kongsikan. Terima kasihlah wanita hari ini adakan isu prank mengejut macam ini. Pengalaman masa bekerja saya sebelum ni, rakan sekerja ada bagi kejutan dekat saya dengan bertelekung. Saya punya terkejut sampai datang asma. Menangkap naik ke kepala, nak marah tak boleh sangat, senyum sinis je lah mampu. Ui, sabar dia. Kalau yalah, tak okey, itu asma. Kalau buatnya sakit jantung, yalah, kalau dia boleh senyum lagi. Jadi itu satu perkara yang kita nak memberi cakna kepada semua dan menjelaskan kepada semua bahawa ini satu perkara yang serius dan perlu diambil tahu. Okey, mungkin kita nak tanya pada Nizam sini. Okey Nizam, itu bukan budaya mak ayah kita, tok nenek kita tahu. Tapi buat pertama kalinya apabila mereka dikenakan atau dikejutkan sebegitu, apa reaksi? Reaksi mak saya. Mak lah. Mak saya dia bila saya record, dia tahu kalau saya tengah prank tu, dia tahu mesti tengah record. Dia mesti tengah letak kamera. Dia dah tahu dah. Dia berlakon. Dia tak berlakon. Dia macam saya tengah prank. Lepas tu dia dah macam terperanjat apa ni? Engkau mesti record kan? Macam tu. Faham tak? Dia tak suruh delete Dia tengok dulu. Tengok mak terperanjat sana. QC dulu. Okey, pause dulu. Comel. Jadi dia kata, kalau yang macam melampau, macam nampak muka dia terkejut sangat, dia tak nak. Dia tak suka. Jadi kalau dia nampak macam dia tak terperanjat sangat tu, dia kata, bolehlah kalau kau nak upload sebab saya buat konten tu sebenarnya bukan orang kata untuk nak meraih popular sangat. Sebenarnya saya upload benda tu untuk sebenarnya nak bagi dekat follower saya juga memori. Satu memori untuk menyakat mak. Okey, kejap minta maaf saya bercakap Nizam. Saya nak tanya, okey, sebelum buat sesuatu tu macam mana Nizam nak agak maksudnya tahap mak atau had mak tu. Ataupun mungkin ada yang berhati-hati takut mak aku terkejut tergolek ke apa ke. Okey, saya ialah orang tua dia ada penyakit 3 serangkai kan. Okey, jadi saya kalau masa saya nak buat tu, saya tengok mood mak saya dulu. Saya tengok mood mak saya dulu. Kalau mood mak saya masa tu macam tak okey, dia tengah leka-leka ke apa, saya tak ada tu sangat. Kalau mood dia tengah ceria, saya buat, baru saya buat. Kalau mood dia macam tengah time tu moody je, saya tak berani nak buat. Sebab saya tahu kalau mak saya kalau tengah moody, kita buat macam tu, nanti adalah efek dia. Nanti kena pukul. Silap kena. Okey. Tapi Nizam lebih kepada, saya boleh kira yang mengeratkan lagi hubungan lah. Ini menjadi satu kata memori jugalah. Kalau mak dia boleh terima, okey. Selagi Nizam tahu batas-batas macam mana nak merakam dan sebagainya kan. Farin, ada dalam komen jugalah yang mana kalau ada orang kata kejutan isteri baru tu prank ke? Itu bukan prank tu. Kejutan isteri baru. Mungkin kita boleh sambung pada Prof lah. Okey. Okey, Prof, menyambung kepada perbincangan kita ni lah. Kata Prof tadi, kita kena melihat personaliti sekeliling sebelum melakukan sesuatu. Jadi untuk nasihat seterusnya kepada mereka yang mungkin merasakan benda ini satu budaya sekarang yang memberi satu kebaikan tapi sebenarnya boleh memudaratkan. Silakan Prof.
Okey, kepada siapa yang sekarang ni trend semua nak share kan sebagai konten kepada dia punya followers. Jadi ini nasihat saya lah, kalau bergantung seperti mana yang Nizam menyatakan bahawa perlu melihat situasi. Kalau situasi itu baik, tidak memberikan impak yang besar kepada seseorang individu, okeylah. Tapi jangan keterlaluan sehingga memberikan impak psikologi. Contohnya pada satu ketika dulu saya ingat lagi masukkan katak dalam kotak mancis tu. Bila dia minta kotak mancis bagi keluar katak. Benda tu melompat jadi itu pun memberikan kemudaratan sebenarnya jangka masa panjang. Terutamanya bila Fahrin kata berkaitan dengan kanak-kanak terutamanya. Jadi kanak-kanak ni dia boleh simpan maklumat tu jangka masa panjang. Jadi impak dia kepada kesukaran tidur, masalah fokus, masalah pendidikan, masalah kesihatan. Jadi ini yang akan memberikan mudarat kepada individu tersebut. Jadi ini nasihat saya lah supaya kita kena fikirkan masa depan seseorang Kita memang nak main-main, kita nak bergurau, tapi kadang-kadang gurauan kita tu boleh memudaratkan kesihatan kognitif kepada seseorang individu. Terutama dalam kes adalah kanak-kanak ataupun wanita tua. Wanita tua dia suka, ini ada juga isu tentang budaya kita, memang dalam masyarakat kita ni kita melatah terlebih. Jadi melatah terlebih ni pun ada impak dia juga, katanya dari segi antropologi. Kajian-kajian menunjukkan bahawa ini ada berkaitan. Kenapa dia waktu tua dia melatah? Because masa kecil dia ada berlaku peristiwa-peristiwa yang dia terlekat dalam alam bawah sadar kita. Jadi very serious sebenarnya. Ni tak boleh dibawa main lah. Kita tengok orang melata-lata, kita rasa macam seronok, tergelak. Sebenarnya ada kisah di sebalik itu dan sebenarnya lebih serius sebenarnya, Fatin. Betul. Okey, kita ada satu lagi komen daripada Asma Haji Ahmad. Isu hari ini memang sangat berkesan. Kes yang jadi dekat sekolah anak buah prank tarik kerusi sampai kawan dia jatuh ke lantai, mula dengan koma lumpuh dan juga meninggal. Prank sangat bahaya kalau melampau sampai kehilangan nyawa. Inilah sebenarnya yang kita nak dedahkan, nak buka minda. Kita bergurau-bergurau tapi kita tahu limitasi itu bagaimana. Okey, Prof, kalau saya ingin menambah sedikit, saya seringkasnya jawapan daripada Prof. Okey, ada orang kata prank ni bertujuan katalah untuk memantapkan lagi, menguatkan mental seseorang budak, seseorang individu itu. Setuju ke Prof? Saya rasa kalau dia individu tu tahu situasi tu, macam kita fear factor Kalau fear factor tu kita tengok dalam rancangan fear factor, dia memang dah diberitahu begitu keadaannya, maka kita challenge ourselves, boleh tak kita melalui satu proses tu. Tetapi kejutan tu saya tak setujulah. Memang tidak akan memberikan manfaat kepada kekuatan mental kita. Contoh dekat sekolah memang banyak orang tarik kerusi. Budak kalau kita nak duduk tu, remember masa kita kat sekolah tu kawan-kawan ditarikkan kerusi. Jadi kalau jatuh tu kena dekat tulang belakang tu. Ini semua saya rasa prank yang without that person knowing that benda tu akan berlaku tu akan membahayakan diri. Tetapi kalau dia tahu, macam tadi Nizam kata, dia beritahu mak dia, ini nak rakam. Okey, jadi mentally dia dah prepared. Jadi bila mentally prepared, individu tu physically dia akan bersedia untuk sesuatu cabaran. Jadi ini pandangan saya. Yang lebih baik boleh QC lagi sebelum upload. Tapis dulu, filter dulu. Okey, Hani, mungkin Hani boleh berikan kata-kata untuk ibu-ibu di luar sana. Kita anak-anak mungkin nak bergurau, mungkin mereka tak fikir panjang, tapi ibu-ibu pun perlu mengingatkan. Kadang-kadang macam Hani kan tahu orang kata reverse psychology untuk anak Hani sendiri. Untuk ibu-ibu ada nasihat apa Hani? Mungkin Hani tak cukup layak lah untuk bagi nasihat secara umum kepada semua ibu di luar sana. Tapi apa yang Hani boleh terapkan is selalu bercakap-cakap dengan anak kita. Kalau mungkin anak kita buat sesuatu macam prank yang keterlaluan ke, buat sesuatu yang
nak attention, mungkin ada sesuatu yang dia tak happy. Mungkin ada sesuatu yang dia tak tahu macam nak luahkan, tapi masalah di sekolah ke, masalah dengan kawan. So, for me, komunikasi tu sangat penting. Selalu communicate dengan anak kita, tanya dia, and for me, I dah tahu body language dia, dah tahu dah dia ni something wrong dah. So macam something happened to me at school, macam itulah. So selalu berkomunikasi dengan anak kita, mungkin jangan walaupun kita terlampau busy kat tempat kerja, itu je lah cara dia. Betul. Dan saya kira sebenarnya juga harus juga pantau ataupun berkongsi mengenai apa yang mereka saksikan di mana-mana media sosial. Okey, Nizam, di hujung perbincangan kita ini jugalah berbicara tentang kalau Nizam dengan mak sendiri, tapi ramai juga yang di luar sana melakukan prank ataupun kejutan bersama dengan orang-orang kadang-kadang yang tidak dikenali pun dan kemudian dimuat naik di media sosial. Itu bukan saja membabitkan tentang apa yang tak disukai, tapi kadang maruah orang juga dan sebagainya. Nasihat kepada mereka. Okey, untuk semua kepada orang di luar sana, kalau nak buat sesuatu konten tu, pastikan konten tu yang ada isi dan kita kena tahu sebenarnya prank ni tak bawa kepada kebaikan pun. Dan kita sebenarnya kita ada kat Malaysia, kita bukan ada kat luar negara. Jadi benda-benda macam ni sebenarnya banyak kat luar negara. Jadi kita jangan ikut budaya luar bawa masuk dekat sini. Jadi sekarang pula Instagram, Facebook pula dia punya rules dah ketat. Jadi selepas kejadian-kejadian macam ni, siapa buat memang kena report. Dia kena disable. Macam saya punya IG lah. Itu pengajaran. Dia kena disable. Follow IG. Okey, baik. Sempat. Okey, kita dah dengar daripada Nizam, Hani dan juga Prof sendiri. Kita nak ucapkan terima kasih kepada semua tetamu kita untuk perkongsian hari ini kan. Jaga sensitiviti aib dan juga orang kata fikir dulu sebelum nak lakukan apa-apa prank ataupun kejutan yang memudaratkan. Terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya, Dr. Khatijah Alawi dan juga Nizam, dan Hani Madu akan terus bersama kita sebentar saja lagi untuk Fit for Action. Okey, jadi pastikan anda terus bersama dengan kami, jangan ke mana-mana. Terima kasih. Wanita hari ini, wanita hari ini. Baik, terus bersama dengan kami berbicara mengenai kanak-kanak hebat yang membesar dengan hebat. Abbott membawakan program pendidikan intervensi nutrisi Pediasure Grow to Great di Malaysia, hasil kolaborasi dengan rakan nutrisi globalnya kelab bola sepak Real Madrid yang menampilkan dokuseri 6 episod baru-baru ini. Program ini mengetengahkan keperluan nutrisi dan juga tabiat pemakanan kanak-kanak di usia kritikal pembesaran untuk memastikan kanak-kanak dapat mencapai potensi pertumbuhan maksimum mereka. Jadi saksikan program Pediasure Grow to Great setiap hari Sabtu 7 malam hanya di TV3. Wah, satu kenangan yang cukup manis untuk kanak-kanak ini. Okey, berbicara mengenai kanak-kanak yang membesar dengan hebat ni, kita juga perlu tanamkan semangat patriotisme di dalam diri mereka, Fatin. Dan apa kata kita saksikan antara VT berkenaan dengan memupuk semangat patriotisme tu. Mereka jumpa dengan Abang Bomba. Jom saksikan. Peribahasa melentur bulu biarlah dari rebungnya amat bersesuaian dengan program sambutan Hari Kebangsaan yang dianjurkan untuk kanak-kanak tadika agar mereka dapat menyelami maksud tersirat di sebalik kemerdekaan yang sebenar. Untuk menyemai sifat perpaduan yang harus dipupuk kepada generasi pasca merdeka, Tadika Bestari Genius Langkawi melestarikan harapan ibu bapa dalam membimbing anak-anak ini untuk menimba ilmu pengetahuan di samping mendidik mereka agar mempunyai jati diri dan nilai murni serta menyemai semangat patriotik dalam diri. Pada pelajar-pelajar sebelum ni, kami cetuskan satu idea dan cenderahati kepada pihak Bomba dengan melukis mural bersaiz 8x6. Jadi kita mulakan juga lantaran bentuk hati, dapatkan handprint murid dan guru dalam bentuk hati. Bila proses tu kering, saya dan guru-guru buat dakaran celoring Bomba warna merah dan oranye untuk dapatkan warna Bomba. Kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan kepada raja dan negara, seluruh perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Merdeka! Merdeka!
Semangat patriotik dan menghargai jasa petugas barisan hadapan sewajarnya dipupuk sedari kecil agar lahirnya sifat perpaduan dalam diri setiap anak-anak di Malaysia. Semangat patriotik dan menghargai jasa petugas barisan hadapan sewajarnya dipupuk sedari kecil agar lahirnya sifat perpaduan dalam diri setiap anak-anak di Malaysia kerana keluarga Malaysia akan teguh bersama. Masih bersama kami, hos anda Hani dan juga Farin dalam Fit for Action. Dan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, hos wanita hari ini iaitu Fatin Hamimah Yusof. Terima kasih. Khabar Fatin? Baik, tapi saya rasa dah terbalik dah sebenarnya. Oh, ya? Saya yang kena interview Fit for Action punya host. Okey. Okey. Saya ingat prank. Ini bukan prank Ini bukan prank, ini betul-betul yang mana saya nak bawakan hari ini berkenaan dengan Fit for Action. Hani dan juga Farin. Hari ini baru satu episod kan, Hani? Minggu lepas Sabtu 3 September. Episod pertama dah air. Okey, so macam mana? Apa orang kata cabaran lagi-lagi bersama dengan kita nak suruh Farin interview dia sendiri ke ni? Saya akan tambah input mengenai Fit for Action. Silakan ni. Yalah, program ni memang sangat menarik sebab dia mencari antara yang terbaik mereka yang nak jadi pelakon baru di Malaysia, dan inilah Farin memang pelakon yang versatile dan agak lama dalam industri. So ialah bila bekerjasama dengan beliau dan mencari pelakon-pelakon ni, 12 finalis ni memang saya rasa setiap individu mempunyai bakat dan kebolehan masing-masing. So yang paling menarik sebab ni program yang antara yang pertama sekali di Malaysia. Bukan program menyanyi dan sebagainya. Jadi dia macam menjadi landasan lah untuk pelakon baru di luar sana. Okey, kalau bercakap mengenai program pertama yang ada kelainan kan. Farin lah, kita tanya Farin sekejap lah boleh ya? Boleh. Apa antara orang kata bagaimana sebenarnya strategi untuk menempatkan program ini di hati penonton-penonton? Okey, saya kira Hani dan juga warga industri lakonan juga bersetuju dengan saya lah. Ini satu program reality mencari bakat lakonan yang saya kirakan sebagai sangat-sangat unik, dan 12 orang ni saya kira sebenarnya mereka dah jadi pemenang pun kerana mereka masuk ke dalam ni. Kerana di sinilah di mana bukan saja mereka tetapi penonton-penonton di luar sana yang minat drama terutamanya dapat melihat sendiri bagaimana perjalanan seorang pelakon dan juga bagaimana pembikinan sesebuah drama, proses-prosesnya, dan juga kenapa seseorang pelakon itu harus fit. Fit mereka bukan saja pada dari segi fizikal tetapi juga mental, emosi, kebijaksanaan, kreativiti, dan peluang mereka bekerjasama dengan pengarah-pengarah hebat. Saya pun dalam awal pelibatan saya tak pernah dapat nak bekerja dengan 3 orang pengarah hebat sekaligus. Amy Suryati, Aziz M. Osman dan juga Haika Hanifah. Yang menariknya dalam 6 minggu sahaja kita dapat lihat mereka daripada kosong jadi seorang pelakon yang wow, macam dia punya growth tu macam almost like 80% or more tau. So saya sebagai pengacara pun saya tengok macam wow, kalau saya nak jadi pelakon saya kena join Fit for Action. Sebab yelah cara mereka belajar dan grow dalam 6 minggu saja amazing. Okey, ada berapa episod keseluruhannya, Hani? 6 sahaja. Itu yang kita tunggu musim kedua. Terus. Okey. Kalau bercakap 6 episod tu, episod yang mana Hani rasa macam itu betul-betul mencabar untuk peserta-peserta? Setiap episod berlainan. Dan bukan jawapan klise sebab genre drama tersebut lain. Genre yang pertama adalah drama aksi. Genre kedua romantic comedy. So you dapat lihat pelakon kegemaran you berlakon 2 genre terus berbeza. Betul tak? Sebab kadang-kadang kita suka satu pelakon tu, example Tom Cruise. Tom Cruise tu selalu buat action. Lama-lama sikit baru dia buat macam romantic sikit, betul tak? So you get to see macam pelakon-pelakon dalam Fit for Action ni buat genre horror, aksi, romantic comedy, semuanya berlain-lain. Itu yang versatile tu sebenarnya kan. Okey, Farin pula bagaimana sebenarnya chemistry bersama dengan Hani? Saya sangat Okey, sangat seronok. Dan dia memang terkenal memang seorang wanita yang fit, seorang ibu yang fit. Jadi cukup mudah untuk kita mencari keserasian dan juga dengan pengalaman beliau lah cukup seronok. Dan saya juga mungkin nak kongsikan pada para penonton juga, kalau anda saksikan seperti tadi di mana cabaran fizikal dan sebagainya, dan mungkin anda yang tertanya apa relevannya dan sebagainya kan, juga Nana Al-Halik. Saya kira ini juga antara cabaran ataupun keperluan asas untuk menjadi seorang pelakon. Perlu cerdas dan mempunyai susuk tubuh yang sihat sebenarnya. Jadi ini juga kita mainkan peranan dan juga ditekankan. Dan juga saya nak beritahu pada penonton, kalau Fit for Action ni anda sangkakan kita semata-mata nak mencari pelakon aksi, action. Ia sebenarnya lebih dari itu, pelakon versatile, iaitu Fit for
action. Okey, Hani, di penghujung ini mungkin harapan Hani untuk Fit for Action, lebih ramai lagi penonton yang boleh menyaksikan. Ya, Hani harap semua yang menonton sekarang ni cakap kepada semua orang, give this program a chance. Tengok program ni setiap Sabtu 10 malam sebab Hani yakin kelainan dalam program Fit for Action ni dapat mendatangkan sangat-sangat kesan yang positif kepada industri lakonan tanah air dan semoga kita dapat naikkan lagi level pelakon kita. Okey, dan selepas ini juga mungkin pesanan akhir daripada saya juga bersama dengan Hani, iaitu kita harap mungkin persepsi mengenai mereka yang mengatakan pelakon-pelakon baru ni hanya bersandarkan kepada followers, Insta famous dan sebagainya. Kali ini akan memberi persepsi yang berbeza setiap Sabtu jam 10 malam di TV3. Jadi saya kira ramai juga 12 orang peserta ni dah mula membina peminat mereka masing-masing. Jadi anda perlu saksikan bakat mereka. Okey, terima kasih Hani untuk perkongsian daripada awal tadi untuk Fit for Action juga. Jadi ramai-ramai untuk saksikan setiap hari Sabtu jam 10 malam. Saya sempat saksi untuk satu episod pertama hari tu. Tengok sampai habis lagi 5 episod. Okey, terima kasih. Baik, kita nak berhenti rehat seketika. Sekembali selepas ini ada pelbagai lagi kita nak kongsikan. Jangan ke mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, terima kasih kepada semua penonton yang terus bersama kita sehingga ke penghujung siaran kita pada hari ini. Dan ramai ada di dalam Facebook yang rata-ratanya bersetuju mengenai isu kejutan memudaratkan ini. Ya, ada satu lagi yang kita boleh bacakan daripada siapa tu? Kita dah baca daripada Asmat tadi. Silakan. Tu. Isu hari ini memang sangat memberi kesan. Rata-rata memang menyambut baik apa yang kita bawakan hari ini. Memang sangat-sangat orang kata membuka mata masyarakat disebabkan kadang-kadang kita alpa kan tindakan-tindakan yang tak kita panjang berfikir panjang tu memudaratkan kesan kesihatan dan juga orang kata beri kesan yang teruk untuk seseorang individu itulah. Dan antara lainnya juga inilah perhatian yang diberikan pada para ibu bapa khususnya tentang tumbesaran atau pembesaran mental anak-anak, di mana apa yang terlalu rapuh ni anak-anak ini, apa yang mereka hadapi sekarang akan menjadi satu yang mereka akan ingat, jadi satu parut kepada mereka sehingga mereka membesar. Kita kena ingat apa yang Prof katakan tadi sebentar di mana apabila kata main tutup lampu kecil-kecil tapi sampai ke besar bila tidur tak nak tutup lampu. Kita nampak macam kecil, macam gurauan, tetapi itu satu benda yang saya kira sebenarnya memberi kesan yang sangat-sangat secara tidak langsung saya dah terasa benda tu. Sebab masa kecil memang saya kena menyakat dengan adik-beradik saya tutup lampu tau. Sekarang saya kalau nak tidur saya tak boleh gelap terus. Itu mungkin salah satu kesan. Mungkinlah kan, itu saya mungkin ramai lagi cerita mereka di luar sana. Apa pun kita buka mata kita untuk kita mulakan sesuatu yang baru. Kalau nak prank pun kena fikir panjang lah dulu kan. Saya bagi tips sikit lah. Satu, bila kita nak upload, maruah orang harus dijaga. Setuju. Kan kita lihat kembali, okey tak apa. Dan sebelum membuat sebarang prank ataupun sebarang kejutan, kaji personaliti mereka. Ada mereka seorang yang mudah menerima, seorang yang seronok dan juga kental lah orang kata. Tetapi kalau sesuatu yang boleh ada risiko kecederaan, baik dari segi mental dan juga fizikal, sebaik-baiknya dielakkan. Yang sweet-sweet macam romantik dan drama tu okeylah. Tutup mata kan. Buka teka-teka surprise. Itu boleh senyum. Yang lain kalau mungkin memudaratkan perasaan tu tak payahlah buatkan kalau boleh. Okey, esok kita akan kembali dengan topik yang saya kira ini cukup memberi kesan juga kepada anak-anak, iaitu apa kanak-kanak pendam. Ini seperkara lagi di mana kita sebagai yang lebih dewasa ataupun para ibu bapa mungkin terlalu sibuk, tidak sensitif dan sebagainya dan merasakan bahawa pembelajaran di sekolah, guru-guru di sekolah telah cukup untuk mereka, tetapi ibu bapa yang berada di rumah bersama-sama mereka seolah-olah tidak mengenali, tidak menyelami dan memahami apa yang dirasakan ataupun dipendam oleh anak-anak mereka, termasuk kes-kes yang mungkin sebenarnya memudaratkan. Betul. Kita boleh relate balik dengan apa yang Hani cakap tu, sentiasa berkomunikasi dengan anak-anak. How was your day today? Pergi sekolah, semua kan kita tanya, dia ada orang kata tempat untuk dia berkongsi apa sahaja yang dilalui masa di sekolah. Okey, itu kita akan bincangkan esoklah bersama dengan para jemputan kita esok. Ini satu isu yang perlu kita bincangkan esok jam 12.30 hari. Terima kasih sekali lagi daripada saya, Farian Ahmad dan juga Fatin Hamimah. Jaga diri. Assalamualaikum. Bye-bye. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri permaisuri. Dia
Usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.